warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Farah Elia binti Abdul Rahman. Saya berumur 20 tahun dan berasal dari Kota Pahang. Saya merupakan pelajar University College of Yayasan Pahang semester 5 dan mengambil bidang pendidikan awal kanak-kanak. Hari ini saya ingin memberikan sedikit tentang tajuk yang telah saya pilih, iaitu pendidikan alam sekitar. Apakah dimaksudkan dengan pendidikan alam sekitar? Pendidikan alam sekitar merupakan pengajaran mengenai bagaimana kebergunaan semula jadi. Ia juga melibatkan kepada tata tertib yang menyepadukan dalam bidang ilmu kerana berdekatan dengan biologi, kimia, fizik dan sebagainya. Selain itu, dapat meningkatkan pengetahuan dan kefahaman seseorang mengenai bagaimana dunia berfungsi, memberikan pemilihan cara hidup yang bertanggungjawab, memelihara dan memelihara dalam sekitar untuk mewujudkan satu ekosistem yang boleh menyokong kehidupan bersih. Jenis-jenis pencemaran. Terdapat 8 jenis pencemaran, iaitu pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran bunyi, pencemaran radioaktif, pencemaran haba, pencemaran cahaya dan juga pencemaran visual. Apa yang terjadi sehingga berlakunya pencemaran? Pencemaran udara. Pencemaran udara merupakan pencemaran atmosfera yang mengganggu komposisi semula jadi. Pencemaran udara melibatkan debu atau gas yang berlebihan seperti karbon dioksida. Pencemaran udara juga terdapat dari asap kenderaan, pembinaan dan kebakaran hutan. Pencemaran air. Pencemaran air melibatkan air yang tercemar sama ada dari bahan kimia atau dari perkara bakteria. Punca berlaku pencemaran air juga berlaku disebabkan lautan, sungai dan tangkungan bawah tanah. Ia memberi kesan yang teruk kerana dapat mengurangkan kuantiti air yang diminum. Pencemaran tanah pula. Pencemaran tanah berlaku apabila tanah menjadi penghalang kepada pertumbuhan. Punca pencemaran tanah adalah dari tumpuan dan pembuangan sisa yang berbahaya. Pencemaran tersebut akan menjadi rosak dan boleh mengakibatkan hasil tanaman berkurangan. Pencemaran bunyi. Pencemaran bunyi adalah tahap bunyi yang bising yang tidak dapat diingini. Pencemaran bunyi berlaku dari lapangan terbang, landasan kereta api dan juga kilang. Pencemaran radioaktif. Pencemaran radioaktif ini sangat jarang berlaku tetapi amat berbahaya untuk keselamatan manusia. Punca pencemaran radioaktif ini adalah disebabkan kemalangan loji kuasa nuklear. Pencemaran ini juga boleh menyebabkan masalah kesihatan manusia sehingga manusia ini dapat dihadapi penyakit kanser dan juga kecacatan. Selain itu, pencemaran radioaktif ini boleh membuatkan kerosakan tanah. Pencemaran haba pula. Pencemaran haba ianya merupakan pencemaran yang melibatkan kepada lebihan panas yang tidak dapat dijangka dalam masa yang panjang. Pencemaran juga disebabkan loji kuasa, air zarah pencemaran yang telah memerangkap haba dari pelepasan asap dan gas oleh kenderaan, gas dan juga kilang. Pencemaran haba ini juga mengakibatkan suhu meningkat dan menyebabkan cuaca tidak akan stabil dan menyebabkan bencana alam semakin teruk. Pencemaran cahaya. Pencemaran cahaya keterangan ke atas sesuatu kawasan yang keterlaluan. Lokasi yang berlaku dengan pencemaran cahaya ini adalah seperti bandar besar, papan iklan dan lain-lain lagi.
Pencemaran cahaya mengakibatkan sukar melihat ke arah langit dan mengganggu kehidupan normal manusia. Akhir sekali, pencemaran visual. Pencemaran visual boleh disebabkan pencemaran lain yang tidak dapat menyenangkan apabila di sekeliling terdapat pandangan yang tidak menarik. Pencemaran ini termasuk talian elektrik, kawasan pembinaan, kawasan terbiar dan bahan terbuang. Kesimpulannya, terdapat pelbagai pencemaran yang telah berlaku di sekeliling kita. Jadi, kita sebagai manusia seharusnya bertanggungjawab dan berusaha, malah sentiasa memberi kerjasama untuk mengurangkan masalah pencemaran alam yang berlaku. Apakah yang dimaksudkan dengan hubungan manusia dengan alam sekitar? Alam sekitar mempunyai beberapa komponen, antaranya atmosfera, hidrosfera, pedosfera, limosfera dan juga biosfera. Ia berinteraksi antara satu sama lain untuk meneruskan kehidupan masing-masing. Tanpa kehadiran sesuatu spesies akan berkurang atau pupus disebabkan kehidupan lain terancam. Pengurusan dan bekalan sumber amat penting kerana ia berkaitan dengan masa depan. Teori evolusi ini telah berkembang pesat di dunia barat sehingga mewujudkan 3 pandangan yang berbeza mengenai kejadian alam. Sebagai manusia mestilah mematuhi beberapa konsep semasa mereka berinteraksi dengan alam sekitar. Yang pertama, pengeksploitasi alam sekitar adalah Allah SWT, bukan kepentingan individu semata-mata. Yang kedua, ia melibatkan tauhid yang merupakan konsep terpenting dengan alam sekitar dan dapat dipelihara di bawah penguasaan moral. Yang ketiga, hak manusia untuk menguasai alam sekitar ialah bergantung pada sumber. Seterusnya, peranan manusia. Alam sekitar adalah anugerah Allah SWT kepada manusia. Sumber-sumber semula jadi seperti hutan menjadi stok bekalan air tawar, lautan membekalkan sumber makanan, serta galian dapat memajukan ekonomi negara. Kewujudan dan peranan sebagai manusia mestilah difahami dengan jelas kerana kedudukan mereka lebih istimewa. Manusia ini menjadi hamba yang terbaik di sisi Allah SWT jika mereka menjaga alam sekitar dengan sebaik mungkin. Kepentingan memelihara keharmonian antara manusia dengan alam sekitar. Jika kita menjaga alam sekitar, pastinya kewujudan suasana hidup yang selesa. Selain itu, apabila kita menjaga alam dengan baik, kes pencemaran dan kemusnahan alam sekitar akan berkurang. Keadaan ini saling memerlukan hubungan yang harmoni antara manusia dengan alam sekeliling supaya kualiti kehidupan akan dipelihara. Apabila keadaan sekeliling sentiasa ceria dan dapat dijaga oleh manusia, kita akan dapat memelihara semula jadi untuk generasi yang akan datang. Jika manusia memelihara alam ini, tidak akan juga berlakunya penularan wabak penyakit yang berbahaya kepada manusia seperti demam campak, demam denggi dan lain-lain lagi. Begitu juga dengan haiwan-haiwan yang berada di hutan. Kita seharusnya melindungi mereka supaya mereka tidak akan mati akibat berlakunya kemusnahan alam sekitar. Seterusnya, penutup. Masalah alam sekitar tidak akan berakhir, malah akan lebih teruk sekiranya tiada pihak yang tidak bertanggungjawab dengan kesalahan mereka sendiri. Sebagai manusia seharusnya menjaga alam sekitar ini dengan baik supaya tempat tersebut sentiasa dilihat dalam keadaan baik, indah dan juga bersih. Tanggungjawab juga mestilah ada di dalam diri manusia supaya tidak merosakkan alam sekitar. Sebagai contoh, tidak membuang sampah merata-rata,
tidak melakukan pembalakan haram dan lain-lain lagi.